Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sedang menonton? Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Sekarang ni banyaklah musim, ramai orang demam, tak sihat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dijauhkanlah daripada sebarang penyakit yang membahayakan, insya-Allah. InsyaAllah tak lama lagi kita akan menyambut Aidil Adha, kan? Kalau sebelum ni Aidilfitri, rakyat Malaysia dikejutkan dengan satu kejutan, disebut sebagai raya panik. Tiba-tiba raya awal sehari, kan? Ada yang tak sempat buat preparation dan sebagainya. Tapi insyaAllah raya Aidil Adha kali ni kita dapat membuat preparation yang baik, bukan setakat untuk menyambut hari raya, tetapi persediaan-persediaan dari segi ibadah sebelum menyambut Aidil Adha. Baik. Menerusi perkataan Aidil Adha, Al-Adha daripada perkataan tadhiyah, iaitu pengorbanan. Ada beberapa kisah yang boleh diambil tauladan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, daripada pengorbanan yang telah dilakukan oleh beliau yang pada akhirnya untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum diteruskan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, suka untuk saya menyatakan, insya-Allah perkongsian saya pada hari ini adalah berkaitan dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang bertemakan pengorbanan dalam kehidupan, dalam pelbagai aspek. Pengorbanan untuk mentaati Allah, pengorbanan menghadapi ujian, dan beberapa pengorbanan lainlah. InsyaAllah sedikit latar belakang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam telah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Khalilullah, iaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga baginda terkenal dengan panggilan Aba al-Anbiya, iaitu bapa kepada nabi-nabi. Daripada Nabi Ibrahim lahirnya Nabi Ismail, lahirnya Nabi Ishaq, lahirnya Nabi Ishaq, dan susul galunya pada akhirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Selain itu, nama Nabi Ibrahim disebut dalam solat kita, iaitu pada rakaat yang terakhir, pada tahiyat akhir, disebut juga sebagai selawat Ibrahimiyah, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi sebenarnya nama Nabi Ibrahim ni sangat dekatlah dengan kehidupan kita, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasti banyak pengajaran daripada kisah hidup baginda yang kita boleh ambil untuk menjadikan penyuntik semangat apabila dilanda ujian dan sebagainya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita alhamdulillah dihidupkan dalam keadaan diberikan dua nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman
dan juga Islam. Selain itu, kita dapat melalui hari-hari yang terbaik kan dalam bulan Zulhijjah. Mungkin ada di antara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, dan ada juga yang masih di Malaysia. Namun begitu tidak terbatas untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Sungguh banyak peluang yang Allah berikan kepada kita dalam bulan ini untuk meraih dan merebut sebanyak pahala yang dijanjikan, insya-Allah. Jadi dalam perkongsian saya kali ini, saya bahagikan kepada 3 kisah utama yang menceritakan tentang kisah pengorbanan, iaitu sama ada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim ataupun kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada antara yang dilalui oleh Nabi Ibrahim sahaja, ada yang dilalui secara bersama-sama, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, insya-Allah. Baik. Kisah yang pertama ialah kisah Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Nabi Ibrahim ni merupakan pada usia mudanya merupakan seorang pemuda yang giat, aktif menyampaikan dakwah untuk menyampaikan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu kaum Nabi Ibrahim ini sedang giat menyembah berhala. Usaha Nabi Ibrahim untuk menyampaikan dakwah kepada semua lapisan umur, kepada semua golongan, lebih-lebih lagi kepada ayahnya, yang pada ketika itu merupakan pengusaha berhala lah. Kalau kita, bahasa kita sekarang ni, dia ada bisnes yang besar lah, sebab banyak permintaan berhala pada ketika itu. Tapi disebabkan keberanian dan bulatnya, maksudnya tekadnya baginda untuk menyampaikan dakwah, tak kira siapa pun, baginda tetap menyampaikan, walaupun kepada ayahnya yang merupakan penyembah berhala. Selain menyampaikan dakwah, keberanian baginda juga apabila menghancurkan berhala yang disembah, kan. Kalau kita fikir balik, dalam majoriti, Nabi Ibrahim ni adalah minoriti. Betapa beraninya baginda untuk menegakkan kebenaran, kan. Kadang-kadang kita pada hari ini dikaburi dalam social media. Kadang-kadang benda trending nampak macam seronok, tapi kadang-kadang benda tu salah. Kat mana, maksudnya apa tanggungjawab kita di situ untuk memperbaiki ataupun untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Okay. Jadi disebabkan aktifnya bergiatnya Nabi Ibrahim untuk menyampaikan dakwah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, rupa-rupanya ada yang marah, ada yang dengki, bukan dengki lah, maksudnya istilahnya marahlah kepada usaha Nabi Ibrahim ni untuk menyampaikan dakwah. Jadi antaranya ialah Raja Namrud. Raja Namrud ini disebabkan rasa tak puas hati. Ialah Raja Namrud ni dia ada kuasa, dia ada kuasa raja, masa raja lah. Dan masa tu semua kebanyakan majoriti masyarakat menyembah berhala. Jadi kedudukannya kat situ sedikit tergugat lah. Jadi disebabkan keberanian Nabi Ibrahim ni tadi untuk menghapuskan, meruntuhkan berhala, maka Nabi Ibrahim telah dijatuhkan hukuman oleh Raja Namrud agar dibakar hidup-hidup di hadapan khalayak ramai. Once Raja Namrud ni dah perintahkan kepada rakyatnya untuk menjatuhkan hukuman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Raja Namrud memerintahkan untuk tiap-tiap orang membawa seberkas kayu api. Jadi penduduk kat situ, rakyat kat situ, gotong royong lah. Ada yang ambil kayu, kan. Mereka semua bersatu, berusaha bergotong royong
untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kayu api sebagai bakti kepada tuhan-tuhan mereka. Tuhan-tuhan mereka ni tadi yang dimaksudkan ialah berhala. Jadi dia nak tunjuklah, kan? Ini adalah bakti-bakti kepada Tuhan mereka yang telah dihancurkan tu. Mereka bergotong royong untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Jadi setelah kayu api dilonggokkan, cubalah bayangkan dalam satu komuniti masyarakat, rakyat ni berkumpul, berusaha bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan kayu api ni tadi, sampailah menjadi sebuah bukit. Boleh bayangkanlah betapa besarnya, betapa ramainya, betapa bersungguh-sungguhnya mereka untuk membantu Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dikumpulkan, Nabi Ibrahim ni pun dibawa ke tempat itu. Kemudian pengikut-pengikut Raja Namrud ni berkata kepada Nabi Ibrahim, engkau akan dibakar. Wahai Ibrahim, kalau betul lah engkau ada Tuhan lain dari Tuhan-Tuhan kami, berhala tadi tu, maka mintalah tolong kepadanya. Dicabar pula kat situ, kan. Lepas tu pengikut-pengikut ni kata, kami nak lihat, nak tengok setakat mana kebenaranmu. Betul ke apa yang Nabi Ibrahim seru selama ni? Okey. Setelah itu api pun dihidupkan, maka Nabi Ibrahim telah dicampakkan ke dalamnya. Wallahu alam bagaimana besarnya kayu api yang dikumpulkan oleh rakyat sehingga menjadi bukit. Kemudian dinyalakan api dan Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam kayu api yang dinyalakan api. Kayu api yang telah dinyalakan api padanya. Setelah melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam longgokan kayu bakar yang tinggi, kemudian diserukanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya yang bermaksud, hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat. Bardan wa salaman. Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Jadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan api yang pada umumnya kita faham api ni merupakan yang panas, yang membakar, tetapi Nabi Ibrahim telah memerintahkan api agar menjadi sejuk, bukan setakat sejuk tapi selamat, nyaman kepada Nabi Ibrahim, which is dalam keadaan yang selesa lah. Okay. Akhirnya apabila api telah terpadam, tadi dah dibakar, kemudian diperintahkan untuk menjadi sejuk, para binatang ni berusaha untuk memadamkan api dengan kapasiti mereka. Kemudian dibakarlah Nabi Ibrahim. Bila api dah padam, maksudnya dah sampai tempoh hingga ke akhirnya lah. Bila api telah terpadam sampai kayu yang dibakar tu tadi menjadi abu, maka orang ramai takjub apabila mendapati Nabi Ibrahim alaihissalam terselamat dengan tidak terkesan oleh api besar tersebut. Secara logik akalnya, api itu kalau terbakar hanguslah, kan. Tetapi itu adalah asbab saja. Allah SWT yang pengurnia kuasa, berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okay? Jadi ini kisah yang pertama, Nabi Ibrahim dalam usaha dakwahnya bukan sahaja ditentang tetapi diseksa dan dibakar. Namun begitu, Allah SWT telah menyelamatkan baginda. Kisah kedua pula ialah berkaitan dengan Nabi Ibrahim telah diperintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail di Mekah. Okey. Jadi Nabi Ibrahim
mendapat Nabi Ismail pada ketika usianya lanjut. Dah tua lah, maksudnya lamalah untuk mendapat Nabi Ismail alaihissalam. Namun begitu, setelah mendapat Nabi Ismail, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim agar meninggalkan Nabi Ismail dan juga Siti Hajar di Mekah. Kita kena faham konsep dekat sini. Masa diperintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail, Mekah pada ketika itu bukan seperti yang kita nampak pada hari ini. Yang ada bangunan yang mencakar langit, betapa banyaknya hotel, selesa, dikunjungi oleh ramai orang, tak putus. Kan lagi-lagi musim haji, ramai yang mengunjungi. Bukan seperti itu. Sewaktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan Mekah pada ketika itu tiada sumber air, tiada penempatan. Maksudnya tiada komuniti pun dekat situ. Kan? Bahkan kawasan tersebut kawasan padang pasir. Kita fahamlah padang pasir ni, kalau malam tu sejuk dia, sejuk kan, sejuk sangat. Kalau siang tu panas. Panas yang membakar lah istilah dia. Jadi keadaan seperti itu yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan dengan keadaan Nabi Ismail yang masih kecil. Yang masih kecil tu adalah dalam tempoh menyusu kan. Dan kota Mekah yang beratapkan langit dan berlantaikan padang pasir. Masa tu tak adalah kanopi ke kemah ke, tak ada kan. Kemudian Nabi Ibrahim dalam situasi ini mampu berkorban mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka, iaitu Nabi Ismail dan Hajar ditinggalkan, Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, adakah Allah memerintahkan untuk meninggalkan kami di sini? Kan? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya, kan, Allah yang perintahkan. Jika ya, pasti Allah tidak akan membiarkan atau mensia-siakan kita. Masya Allah, hebat Bukan setakat Nabi Ibrahim yang sanggup meninggalkan Nabi Ismail dan Hajar atas perintah Allah SWT, tetapi respon Hajar sebagai seorang isteri menenangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bertanyakan soalan, adakah ini perintah daripada Allah SWT? Kan? Setelah itu beliau menjawab kan, kalau betul Allah tak akan sia-siakan kita. Maksudnya Hajar sangat yakin atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Maksudnya situasi dekat sini suami isteri yang saling memahami dan menyokong ke arah kebaikan. Okey. Kemudian setibanya di sana, dengan tiada sumber air, Nabi Ismail alaihissalam masa tu ketika itu bayi lagi dan masih dalam tempoh menyusu. Semasa mereka datang ke situ, mereka membawa sedikit bekal makanan dan botol yang mengandungi air, serta makanan tu kurma lah. Jadi dengan berbekalkan sedikit sebegitu, kiranya cepatlah habis. Dan Nabi Ibrahim daripada Palestin berhijrah ke Mekah, satu perjalanan yang panjang lah. Okey. Kemudian setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan Hajar, setelah itu Nabi Ibrahim mendadah tangan sambil wajahnya menghadap ke Baitullah, lalu berdoa.
Daripada surah Ibrahim ayat ke-37. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebahagian daripada keturunanku di sebuah lembah yang langsung tidak mempunyai tanaman, berdekatan dengan rumahmu, Baitullah yang terhormat, agar mereka mendirikan solat. Maka jadikanlah hati sebahagian daripada manusia supaya cenderung kepada mereka, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi daripada doa ni, satu perkara yang istimewa telah diminta oleh Nabi Ibrahim ialah berdoa agar zuriat keturunannya menunaikan solat. Dari sini kita dapat pelajari bahawa solat ni adalah sesuatu yang besar dalam kehidupan seorang Muslim. Daripada hadis Nabi SAW, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Jadi dalam apa jua situasi, solat adalah perkara yang memang kita tak boleh tinggalkan. Bukan setakat tak boleh tinggalkan, tetapi perlu mengingatkan juga kepada orang lain agar sama-sama menunaikan solat. Okey. Jadi Nabi Ibrahim ni pun berlalu pergi. Siti Hajar dan Nabi Ismail dah menetap di situ. Lama kelamaan bekalan yang mereka bawa beransur sedikit. Jadi Siti Hajar ni tadi yang sedang menyusukan. Maksudnya dalam tempoh penyusuan, Nabi Ismail berusaha untuk mencari sumber air. Siti Hajar ni pun terpaksalah meninggalkan Nabi Ismail untuk seketika agar dia mendapat cari sumber air. Apa yang Siti Hajar buat ialah Siti Hajar berlari ke bukit yang paling dekat dengannya, iaitu Bukit Safa, untuk mencari kalau-kalaulah ada orang dekat situ untuk meminta pertolongan. Tapi tak ada seorang pun yang Siti Hajar dapat lihat daripada bukit tersebut. Adakah Siti Hajar berdiam diri, putus asa, rasa dah penat? Tidak. Kemudian Siti Hajar cuba sekali lagi dengan berlari ke Bukit Marwah. Kalau ada orang di situ. Perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Siti Hajar sebanyak 7 kali. Kemudian datanglah malaikat berdekatan dengan sumber air Zamzam, lalu menggalikan tanah untuk mendapatkan, maksudnya sumber daripada air Zamzam. Ada pendapat yang mengatakan hentakan kaki daripada Nabi Ismail. Ada juga yang menyatakan pendapat bahawa pertolongan daripada malaikat untuk mendapatkan sumber air tersebut. Jadi bila Siti Hajar dapat tahu adanya sumber air berdekatan dengan Nabi Ismail tadi tu, dengan kadar segera Siti Hajar pun menghulurkan tangan dan mengambil air tersebut untuk dimasukkan ke dalam bekas. Setelah itu Hajar minum air Zamzam, lalu menyusukan Nabi Ismail AS. Setelah itu dapatlah permulaan kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membesar dengan baik dan sihat. Jadi daripada kisah ringkas pertama ini, kisah ringkas kedua ini, kita dapat faham bahawa kita berusaha dan Allah yang menentukan. Kadang-kadang usaha kita rasanya macam dah sehabis baik kan, tetapi at the end Allah bagi daripada sesuatu yang kita tidak jangka pun. Kalau kita lihat usaha Siti Hajar daripada Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air, namun begitu sumber air tidak
berada di situ kan. Berada di Telaga Zamzam, bukan kawasan Safa dan juga Marwah. Okey. Setelah itu adanya kaum datang ke kawasan Telaga Zamzam tadi tu, kerana adanya burung di atas kawasan air tersebut menandakan bahawa adanya sumber air. Setelah itu kaum tersebut meminta izin untuk menetap di situ dan dari situlah bermulanya komuniti ataupun masyarakat Arab di Telaga, di kawasan Mekah tu lah, di kawasan Mekah tu. Okey. Jadi itulah kisah kedua berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan Hajar dan juga Nabi Ismail di Mekah dalam keadaan yang sangat yakin dan percaya akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kisah yang ketiga yang ingin saya kongsikan ialah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni bukan hari-hari jumpa. Ada beberapa ketika sahaja yang mereka berjumpa bersama. Dan pada ketika ini Nabi Ibrahim telah diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Okay. Jadi sebelum diperintahkan tu, Nabi Ibrahim telah bermimpi menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Perintah Allah untuk mengorbankan Nabi Ismail datang dalam bentuk mimpi. Mimpi ni bukan sekali, tetapi berulang kali. Sehinggalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bertanyakan kepada anaknya. Kisah ini telah dirakamkan dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Kan? Betapa salah satu contohlah daripada seorang ayah bagaimana ingin memanggil anaknya. Wahai anak kesayanganku. Inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat kamu di dalam mimpi. Anni adbahuka fanzur maza tara. Mimpi bahawa aku menyembelih kamu, maka telitikanlah apa pandangan kamu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Nescaya kamu akan mendapati bahawa aku ini insya-Allah tergolong di kalangan mereka yang sabar. Daripada situasi ini, kita dapat mengambil pengajaran bahawa menyatakan, bertanyakan pendapat ini bukan sekadar bertanyakan pendapat kosong, tetapi menerusi jawapan yang telah diberikan oleh Nabi Ismail alaihi salam ialah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan mendapati bahawa aku ini insya-Allah tergolong dari kalangan mereka yang sabar. Selain Nabi Ibrahim yang mendapat perintah untuk mentaati Allah, Nabi Ismail juga ingin meraih pahala ataupun ingin mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersetuju meyakinkan ayahnya bahawa menunaikan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insyaallahu minas sabirin, tergolong dari kalangan mereka yang sabar. As-sabirin, yang sentiasa sabar. Okey? Jadi dari sini kita dapat belajar bahawa seorang anak telah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana untuk mencari
keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Contohnya kalau kita tengok pada hari ini, kan, ada anak-anak yang mentaati perintah disebabkan tak nak ayah marah, tak nak ibu bebel, kan? Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail alaihissalam ialah menyokong, menguatkan, memberi sokongan kepada Nabi Ibrahim taatlah perintah Allah SWT. Dan Nabi Ismail pun, anaknya ini pun ingin mengikut perintah Allah SWT kerana ingin mendapat keridaan Allah SWT. Okay. Jadi dalam usaha untuk mentaati perintah Allah SWT, kemudian Nabi Ibrahim telah dihasut oleh iblis. Nabi Ibrahim telah dihasut oleh iblis dengan cara diragukan, kan? Betul ke nak sembelih anak tu, kan? Anak sendiri tu, kan? Jadi dari situlah Nabi Ismail alaihissalam telah melontar batu kepada iblis. Kalau dalam ibadah haji tu adanya melontar jamrah sebagai simbolik kepada melontar batu, melontar kepada iblis yang cuba menghasut Nabi Ibrahim agar tidak melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim telah berjaya mentaati ataupun melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dan akhirnya Nabi Ismail telah ditukar kepada kibash, seekor kambing biri-biri. Dan dari situlah pensyariatan ibadah korban yang dilakukan sehingga hari ini, kan? Jadi 3 kisah ini saja yang saya ingin berkongsi. Mudah-mudahan mendapat banyak manfaat daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim, daripada beliau baginda seorang pemuda menyampaikan dakwah. Yang kedua, mentaati perintah Allah dengan penuh keimanan. Dan yang ketiga, bagaimana baginda menjauhkan ataupun meyakinkan diri untuk mentaati perintah Allah meskipun ada ujian yang datang, ada iblis yang cuba menghasut untuk baginda tidak menyampaikan ataupun untuk baginda tidak menunaikan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran seterusnya ialah sekiranya diperhati, kesemua pengorbanan yang dilalui, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ialah dikategorikan sebagai ujian, pengorbanan yang level mengorbankan nyawa diri, anak, isteri, ada anaknya sendiri. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah, namun pada akhirnya telah dihukum untuk dibakar. Alhamdulillah, pada akhirnya Allah selamatkan. Kemudian perintah yang kedua, ditinggalkan di satu kawasan yang tiada penempatan, yang tiada sumber air, yang menyeramkanlah. Itu ditinggalkan tu di kawasan yang sunyi, bukan di KLIA ataupun di Aeon, di pavilion, bukan, tetapi di kawasan yang tiada orang. Dan yang terakhir ialah mengorbankan anak sendiri. Jadi daripada sini kita faham bahawa pengorbanan yang dilakukan adalah untuk mencapai keridaan Allah SWT, dan apa-apa suruhan melalui mimpi
dan suruhan daripada Allah SWT merupakan wahyu kepada baginda. Kemudian Nabi Ibrahim mengajar kita untuk berkorban yang bermatlamatkan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, tidak lain tidak bukan untuk mencapai keredaan Allah. Sebab Allah suruh. Sebab ini adalah perintah Allah. Dan yang terakhir, suka untuk saya kongsikan bersama doa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS ialah Rabbij'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan demikian juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. InsyaAllah, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua tergolong dalam golongan yang sentiasa berusaha mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan sekalipun. Lagi kan kita zaman sekarang kan cepatnya berlaku penyebaran maklumat kan, kalau dalam social media tu trending itu, trending ini, mudah-mudahan kita terlindung daripada gangguan-gangguan yang menyebabkan lemahnya iman dan sentiasa mengambil ibrah daripada kisah-kisah Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, Siti Hajar, dan begitu juga Nabi-Nabi lain. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah sekian itu sahaja daripada saya. Semoga mendapat pengajaran dan saya mohon maaf sekiranya terdapat kesilapan sepanjang perkongsian ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan lagi kita untuk menuntut ilmu dan untuk mencapai keredaannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.